Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Baik, pada kemarin saya sudah menerangkan sedikit sebanyak mengenai dengan mat asli. Oleh itu, hari ini saya akan mengajarkan kepada kamu semua berkenaan dengan cabang antara salah satu daripada cabang mat asli, iaitu mat fari'i. Okey, sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan apakah itu mat fari'i. Mat fari'i ini adalah yang seperti saya katakan sebentar tadi, ia adalah salah satu cabang daripada mat asli itu sendiri. Okey, bagaimana? Raja mesti tahu bahawa mat fari'i ini perlu dua syarat bagi melengkapkan hukum bacaannya, iaitu yang pertama sekali, mat fari'i ini adalah terbahagi kepada tiga huruf mat, iaitu alif, waw, ya, dan huruf-huruf mat ini perlulah bertemu dengan dua, iaitu sama ada huruf hamzah ataupun huruf sukun. Ya, apabila kedua-dua ini dapat disatukan, maka terhasilnya hukum mat fari'i. Okey. Baiklah. Seterusnya kita akan membincangkan tentang hukum-hukum pecahan yang terdapat di dalam mat fari'i. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, mat fari'i ini dia terbahagi kepada tiga hukum. Yang pertama sekali adalah mat alif disukun. Manakala yang kedua adalah mat lin. Yang ketiga adalah mat lazim. Baiklah, mat lazim ini kita dapat bahagikan kepada dua, iaitu mat lazim kalimi dan juga mat lazim harfi. Manakala dia pun terbahagi kepada dua, iaitu mukhaffaf dan juga musaqqal. Okey, saya harap pada semua dapat apa yang saya cuba sampaikan pada petang ini. Sebelum kita menangguhkan dulu sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya hendak membagikan kepada semua beberapa tugasan yang berkaitan dengan tajuk yang kita cuba rupakan pada petang ini. Okay, tugasan ini adalah kamu semua perlu mencari ataupun perlu menggali dengan lebih lanjut berkenaan dengan definisi ataupun apakah itu sebenarnya yang dimasukkan dengan tiga hukum yang saya telah sebutkan pada sebentar tadi, iaitu mat alif sukun, mat lin dan juga mat lazim. Okey. Selepas itu, selepas kamu semua berjaya mencari kesemua definisi hukum-hukum bacaan, kamu semua perlulah sekurang-kurangnya mencari dua contoh bacaan ayat. Ya. Bacaan ayat yang mengandungi hukum-hukum tiga tadi yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey, saya rasa sampai di sini saja kelas pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sengaja bertemu kembali kita pada hari ini untuk menyambung perbicaraan yang berlebih-lebih berkenaan dengan mat fari'i. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput saudara Daniel bagi memperhalusi apakah yang dimasukkan dengan mat alif disukun. Okey, saudara Daniel, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan terangkan serba sedikit mengenai mat alif disukun. Baiklah, apa yang dimasukkan dengan mat alif disukun? Mat alif disukun ialah mat yang berlaku apabila huruf mat sama ada alif, waw ataupun ya bertemu dengan sukun ataupun mati yang datang disebabkan wakaf pada akhir kalimah. Dan kadar bacaan boleh dibaca dengan 2, 4 ataupun dalam harakat. Antara tanda layan yang kita boleh lihat pada mat alif disukun ialah baris sebelumnya mengikut huruf mat tersebut. Seperti contoh, jika huruf mat tersebut huruf alif, maka baris sebelumnya mestilah berbaris patah ataupun berbaris atas. Jika waw, maka sebelumnya mesti berbaris depan ataupun dhammah. Begitu juga dengan huruf ya, maka baris sebelumnya mestilah berbaris kasrah ataupun berbaris bawah. Sekali itu saja berkaitan dengan definisi ataupun pengertian mat alif disukun. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Daniel di atas sedikit penjelasan tentang definisi mat alif disukun. Apalah bagi memperincikan lagi berkenaan dengan mat lin. Okey, silakan.
Okay, baik. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ujang. Okay, baik. Rakan-rakan sekalian. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sambung pembentangan pada hari ini dengan bercerita ataupun berkongsi tentang dapatan yang telah saya kaji tentang hukum maklin dan selanjutnya lah. Baik. Yang pertama, kita kena tahu maklin ni, apa sebenarnya maklin ni? Maklin ni terdapat dua huruf lin. Senang cerita lah. Kita kena tahu dulu huruf lin ni ada dua. Baru kita boleh masuk dengan secara dalam tentang apa itu maklin, definisi dia, harakat dia and so on. Sebab dalam banyak-banyak huruf hijaiyah terdapat dua huruf yang dikhususkan untuk dikategorikan dia di bawah maklin, iaitu huruf waw dan huruf ya. Baik, syarat dia yang pertama, huruf waw dan huruf ya atau kita kata huruf lin lah senang kan, dia mestilah berbaris sukun. Yang pertama. Yang kedua, sebelum huruf lin tersebut, huruf hijaiyah, tak kisah huruf hijaiyah apa sekalipun, mestilah berbaris atas ataupun berbaris fathah. Dan yang ketiga, cara bacaannya ialah cara lembut. Baik. Bagaimana pula dengan harakat bagi bacaan maklin ini? Maklin ini ia adalah sebahagian daripada makna sukun sebenarnya. Jadi makna kata mudahnya lah. Harakat bacaan maklin ini ialah 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik, saya hadirkan dua contoh kepada anda pada hari ini. Jika kita dapat lihat pada skrin di hadapan, contoh yang pertama ialah khauf. Baik, kita andaikan kalimah khauf ini berada di akhir ayat. Jadi cara bacaannya ialah, ingat saya tadi, bacaannya adalah 2, 4 dan 6 harakat. Baik, kita andaikan dia berada di akhir kalimah. Bila berada di akhir kalimah, makna kata dia juga tergolong dalam golongan makna disukun, betul? Okey, contoh bacaan dia yang pertama ialah khauf, 2 harakat. Khauf, 4 harakat. Khauf, 6 harakat. Begitu juga dengan kalimah saif. Saif, 2 harakat. Saif, 4 harakat. Saif, 6 harakat. Baik, itu dari sudut harakat. Macam mana saya boleh kata ataupun kita boleh kata dia tergolong dalam golongan maklin? Kerana apa? Jelas kita lihat kat sini. Untuk kalimah yang pertama, waw sukun. Sebelum waw sukun ini adalah huruf kha, dan kha ini berbaris fathah, berbaris atas. Makna kata jelaslah di sini syarat-syarat maklin dipenuhi. Baik, untuk kalimah yang kedua, saif, sama juga. Ya sukun ialah huruf lin, betul? Makna kata di sebelum huruf ya ini adalah huruf sad, dan sad ini adalah berbaris fathah, berbaris atas. Jadi makna kata di sini dia punya syarat-syarat untuk maklin itu dipenuhi. Baik, untuk penjelasan dari sudut ayat kesemuanya akan saya jelaskan sebentar sahaja lagi. Baik, sebelum saya stop saya punya presentation, saya punya pembentangan, salah satu benda yang penting lagi yang kita perlu tahu ialah cara bacaan hukum bagi maklin ini 2, 4 dan 6 harakat. Dia akan berlaku apabila kalimah tersebut ataupun kalimah dalam ayat tersebut, ayat tertentu diwakafkan. Contohnya dalam surah Quraisy dan seterusnya, itu akan saya perincikan sebentar saja lagi. Baik, saya rasa itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, baik. Penuh menjemput saudara Anas bagi melepaskan tentang definisi mad lazim kalimi. Okey, saudara Anas, silakan. Ya, Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan bagi tajuk mad lazim kalimi. Baiklah, sebelum itu pendefinisian bagi mad lazim kalimi adalah ianya berlaku apabila huruf mad, iaitu huruf alif, waw atau ya, bertemu dengan huruf sukun yang asli yang berada di dalam kalimah-kalimah Al-Quran. Ia juga digelar lazim kerana keterbiasaan ataupun ketetapan panjang bacaannya adalah 6 harakat yang mengikut ahli qurra. Apa yang dimaksudkan dengan huruf mad bertemu dengan huruf sukun asli di dalam kalimah-kalimah Al-Quran adalah apabila pada kalimah pertama huruf itu diakhiri dengan huruf mad
dan pada awal kalimah yang kedua ianya bertemu dengan tanda sukun ataupun tanda mati. Baiklah, seterusnya mad lazim kalimi perlu kita tahu terbahagi kepada dua, iaitu pertama mad lazim kalimi mukhaffaf. Apa yang dimaksudkan dengan mad lazim kalimi mukhaffaf ialah ia bererti bacaannya adalah ringan sewaktu lafaz tanya tidak mengandungi idgham ataupun dengun. Contoh ayat yang boleh saya berikan adalah pada surah Yunus, pada perkataan ataupun pada kalimah al-ana yang saya akan tunjukkan sebentar sahaja lagi. Baiklah, seterusnya yang kedua, mad lazim kalimi juga terbahagi kepada mad lazim kalimi musaqqal, iaitu bacaan mad lazim yang berat. Ianya bererti bacaannya adalah berat disebabkan oleh adanya idgham ataupun dengun, serta tanda idgham itu diletakkan tanda sabdu sebagai contoh yang telah saya tunjukkan di dalam skrip ini. Contoh ayatnya adalah pada surah An-Nazi'at ayat yang ke-34, iaitu faiza ja'atit tammatul kubra. Itu pada kalimah at-tammatul kubra, di mana saya akan kupaskan pada pembentangan saya sebentar lagi. Jadi itu saja bagi pendefinisian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, seterusnya kita beralih kepada saudara Hazim yang akan menerangkan tentang mad lazim harfi. Baik, saudara Hazim, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi saya akan membentangkan apakah itu mad lazim harfi. Jadi mad lazim harfi adalah pertemuan huruf mad dengan huruf sukun asal yang berlaku pada huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah mempunyai 14 huruf, iaitu huruf alif, ha, ra, sin, sad, ta, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ya dan ha dhamir. Kebanyakan huruf muqatta'ah ini dibaca dengan 6 harakat, tetapi ada juga yang baca dengan 4 harakat, 2 harakat ataupun tiada harakat. Mad lazim harfi terbagi pada dua, iaitu mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi mukhaffaf berarti dia dibaca dengan ringan dan tiada idgham di dalamnya. Manakala mad lazim harfi musaqqal pula ia dibaca dengan bermaksud berat dan dibaca dengan ada idgham di dalamnya. Jadi itu saja. Terima kasih kepada saudara Hazim atas pencerahan yang diberikan oleh beliau sebentar tadi. Jadi sebelum kita beralih ke segmen yang seterusnya, iaitu contoh bacaan, saya minta seorang sukarela bagi memberikan satu contoh bacaan ayat bagi hukum mad arid li sukun. Saya Okey, bagus. Saya yakin. Baiklah, sekarang saya akan berikan dua contoh mengenai ma'arif di sukun yang terdapat dalam Al-Quran yang telah saya perolehi. Baiklah, contoh yang pertama dapat kita lihat pada surah Al-Fatihah ayat yang kedua, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada perkataan alamin kita dapat lihat huruf ya yang bertemu dengan nun yang berbaris atas. Tapi di sini huruf nun tersebut berada pada wakaf di akhir kalimah. Maka ini mestilah dibaca dengan sukun ataupun mati. Dan ini boleh dibaca dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Baiklah, untuk contoh kedua juga saya dapatkan daripada dalam surah Al-Fatihah pada ayat yang ke-6, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Pada perkataan mustaqim kita dapat lihat ya yang bertemu dengan huruf mim yang berbaris atas. Tapi seperti ayat yang pertama, huruf mim tersebut berada pada wakaf di akhir kalimah. Maka ini juga dibaca dengan sukun sebab ada 2, 4 ataupun 6 harakat. Saya rasa sekadar itu saja mengenai contoh mad arid di sukun. Okey, bagus. Baik, seterusnya boleh saya mendapatkan suatu orang sukarela bagi
memberikan contoh bacaan bagi hukum mat lazim kalimi. Saya Ustaz. Okey. Untuk contoh bagi mat lazim kalimi, saya akan berikan contoh bagi mat lazim kalimi mukhaffaf terlebih dahulu. Pertama sekali dapat dilihat dalam surah Yunus ayat yang ke-51, di mana seperti mana kita maklum mat lazim kalimi ini adalah bacaannya ringan disebabkan tiadanya idgham. Jadi bacaannya di sini adalah hanya panjang pada huruf mat itu, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Jadi dapat kita lihat sini bacaan al-ana. Bacaan di situ perlu panjangnya 6 harakat tanpa dia mempunyai dengun. Itu bagi contoh bagi mat lazim kalimi mukhaffaf. Seterusnya pula adalah contoh bagi mat lazim kalimi musaqqal. Dapat kita lihat ataupun dapat saya perolehi daripada surah An-Nazi'at ayat yang ke-34, di mana bacaannya adalah perlu juga panjang 6 harakat, tapi ia berat disertakan dengan idgham ataupun dengun. Contoh bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Kalimah at-tammatul kubra perlu panjangnya 6 harakat dan disertakan dengan idgham, kerana bacaan ini adalah mat lazim kalimi musaqqal yang mengandungi idgham. Itu saja. Baik. Seterusnya saya berikan sekadar bagi membacakan contoh ayat bagi mat lin. Ada sesiapa? Saya Ustaz. Okey, saudara. Silakan. Berikan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terangkan kembali apa contoh-contoh ayat yang dapat kita petik daripada Al-Quranul Karim. Okay, saya ambil contoh ayat yang boleh kita boleh kaitkan dengan matlin. Okay. Contoh ayat pertama dari surah Al-Ankabut ayat yang ke-57. Ayatnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surah Allah Al-Azim. Baik. Kita lihat dari kalimah al-maut. Kalimah al-maut ini jika dalam ayat Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 57, ia diwakafkan dalam ayat ini, dan kalimah ini kenapa saya ambil kalimah ini sebagai contoh bagi matlin? Hal ini kerana kita dapat lihat jelas di sini waw ini bertanda sukun. Ingat, syarat bagi matlin yang pertama ialah waw ataupun ya yang mana dikenali sebagai huruf lin mestilah bertanda sukun. Cukup syarat pertama. Yang kedua, huruf sebelum huruf lin itu adalah huruf hijaiyah yang berbaris fathah ataupun berbaris atas. Jika dalam kalimah ini mim berbaris fathah, lengkap syarat-syarat bagi matlin. Maka bacaannya pula adalah bacaan secara lembut, dan disebabkan dia wakaf di sini, jadi kita boleh clarify dia as mat alif sukun. Kerana saya kata tadi matlin adalah sebahagian daripada mat alif sukun. Contoh ayat ini, kalimah ini dibaca dengan 2 harakat. Contoh, kullu nafsin dha'iqatul maut. 2 harakat sebagai kalimah ini. 4 harakat, kullu nafsin dha'iqatul maut. 4 harakat. Manakala 6 harakat, kullu nafsin dha'iqatul maut. 6 harakat. Baik, saya kira mungkin anda tidak jelas lagi, tapi tak mengapa. Saya ambil lagi satu contoh ayat dalam surah Al-Qur'an, dalam surah Quraisy, ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'ilafi Quraisy. Baik, untuk ayat ini, kalimah Quraisy kita boleh klasifikasikan dia sebagai dalam hukum matlin. Kerana apa? Baik, ini jika anda lihat dia sedikit berbeza berbanding dengan kalimah al-maut seperti tadi. Kerana apa? Dia beza dari sudut huruf lin. Dalam kalimah al-maut ini, huruf lin adalah waw bertanda sukun. Manakala dalam ayat Quraisy, surah Quraisy ini, huruf lin ia adalah huruf ya bertanda sukun. Baik, sama saja konsep dia, cuma ayat yang berbeza. Dalam ayat ini, kalimah ini ya bertanda sukun, cukup syarat mat alif matlin.
Yang kedua, sebelum huruf lin ada huruf hijaiyah berbaris fathah. Dalam kalimah ini, ra berbaris fathah. Lengkap, cukup syarat huruf bagi hukum mad lin. Bacaan ini juga serlembut dan dalam ayat yang pertama surah Quraisy ini, ayat ini, kalimah ini Quraisy adalah diwakafkan. Mana kata sama sahaja konsep dibaca 2, 4 dan 6 harakat. Contoh bagi 2 harakat jika kita baca dengan 2 harakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'ilafi Quraisy 2 harakat. Li'ilafi Quraisy 4 harakat. Manakala 6 harakat. Li'ilafi Quraisy 6 harakat. Baik, saya rasa setakat itu saja daripada saya untuk penjelasan berkaitan dengan contoh-contoh ayat, macam mana kita nak kenal huruf mad lin dan sebagainya. Saya kira semua sudah jelas bagaimana proses mengenali dengan terperinci berkaitan dengan mad lin. Sekian yang saya jelas. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Saudara Fana. Akhir sekali, disebabkan ketiga-tiga pelajar sudah pun memberikan contoh bacaan masing-masing, jadi saya menjemput Saudara Hazim untuk memberikan contoh ayat hukum terakhir kita pada petang ini, iaitu hukum mad lazim harfi. Dengan segala amanah, silakan. Jadi contoh mad lazim harfi yang saya telah dapati pada ayat Quran, daripada contohnya mad lazim harfi mukhaffaf, iaitu daripada surah Qaf ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Di mana mad lazim harfi mukhaffaf dikesan pada kalimah Qaf, di mana perlulah dibaca 6 harakat, dan Qaf ini terbahagi pada 3 huruf, iaitu huruf Qaf, alif dan fa, dan dapat didapati bahawa Qaf ini di dalamnya tiada idgham dan bacaannya ringan. Jadi dia tergolong daripada mad lazim harfi mukhaffaf. Manakala mad lazim harfi mutaqqal pula, saya telah dapatinya daripada surah Al-Baqarah ayat 1, iaitu Alif Lam Mim, di mana bacaannya alif dibaca tanpa sebarang harakat, kerana alif adalah huruf muqatta'ah yang di mana tiada harakat. Lam pula dibaca 6 harakat, dan di dalam lam terdapat huruf terbagi pada 2 huruf, iaitu huruf lam dan huruf mim. Mim itu adalah mim sukun, maknanya perlulah didengungkan bacaannya. Jadi dengung itu perlulah dibaca dengan 2 harakat, dan selepasnya adalah mim dibaca dengan 6 harakat. Jadi bacaannya perlulah seperti ini, alif lam mim. Jadi itulah contoh mad lazim harfi yang saya telah dapati. Itu saja. Maka dengan itu berakhirlah sesi pengajian kita pada petang ini yang merangkumi hukum mad fari'i. Baiklah, akhir kata, semoga kamu semua dapat mengambil iktibar daripada apa yang kita pelajari selama 2 hari ini berkenaan dengan mad fari'i. Jadi mudah-mudahan bacaan Al-Quran kalian semua juga akan bertambah baiklah dari segi kualitinya. Jadi kita sudahi majlis kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Maka apa yang kita dapat konklusikan daripada perbahasan sebentar tadi, mad fari'i ini kita dapat bahagikan kepada 3 hukum, iaitu mad arid lin sukun, mad lin dan juga mad lazim. Yang mana mad lazim ini kita dapat ketahui dia mempunyai 2, iaitu mad lazim kalimi dan juga mad lazim harfi. Maka sebagai umat Islam, kita seharusnya dan sewajibnya mempelajari dan mendalami dengan lebih detail berkenaan dengan hukum mad fari'i ini, agar kita dapat mempraktikkannya dalam bacaan Al-Quran seharian kita. Bab kata pepatah, ilmu tanpa amal ibarat pohon tidak berbuah. Sekian daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.